Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Sebelum saya mulakan video analisis kita pada hari ini, saya nak umumkan bahawa pada bulan Ogos, Access Academy ada membuat beberapa program camp catur online seperti biasa. Jadi korang boleh tengok kat sini, kita ada beberapa program yang korang boleh pilih. Jadi segala detail, segala info mengenai program ni saya akan letak dalam deskripsi kat bawah. Dan korang boleh pergi ke link tersebut dan tengok apa yang patut. Untuk video kali ini, kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang pencatur wanita nombor 1 dunia, iaitu Grandmaster Hou Yifan dari negara China. Baik, Hou Yifan ni merupakan seorang pencatur wanita di mana kekuatannya sama kuat dengan pencatur-pencatur lelaki yang ada. Kenapa? Sebabnya beliau telah pun berjaya mendapat gelaran GM Grandmaster seawal umur 14 tahun semasa, kalau kat sini semasa tingkatan 2 lah macam tu lebih kurang. Dia juga sedang memegang rekod sebagai seorang pencatur wanita termuda yang mendapat gelaran Grandmaster. Lawannya kat sini merupakan seorang Grandmaster yang kuat yang dikenali dengan nama Grandmaster Francisco Vallejo Pons. Vallejo Pons ni berasal dari negara Spanyol. Dia juga merupakan seorang Grandmaster dan telah berjaya memenangi kejuaraan Sepanyol sebanyak 5 kali. Bukan 1, bukan 2, 5 kali. Banyak tu Dan dia juga diiktiraf sebagai seorang Super Grandmaster, di mana sebabnya dia mempunyai rating melebihi 2700 ke atas. Tinggi dia punya rating sangat kuat kat situ. Baik, jadi hari ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan di pertandingan catur yang diberi nama Witch and Z di Belanda pada tahun 2009. Ini merupakan satu pertandingan yang berprestij yang sentiasa diadakan pada setiap tahun. Jadi kat sini putih dimainkan oleh GM Hou Yifan, manakala hitam pula dimainkan oleh GM Francisco Vallejo Pons. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan E4. Kita ada hitam memainkan C5, Sicilian Defense kat sini. Knight F3, Knight C6, Knight C3, Knight F6. Diteruskan dengan Bishop B5. Kita ada G6, bersedia untuk membuat Fianchetto kat situ. E5 kat sini menyerang Knight. Knight melarikan diri ke G4 sambil menyerang pawn yang berada di E5 dibantu dengan Knight yang satu lagi. Oleh sebab itu, Hou Yifan memakan Knight C6 dengan menggunakan bishopnya. Pawn D makan bishop C6. Kita ada H3 menyerang Knight. Knight lari ke H6 dan seterusnya satu gerakan yang agresif daripada Hou Yifan. G4 mengurung Knight yang berada di H6 kat situ, tidak membenarkan keluar. Permainan diteruskan dengan bishop ke G7. Kita ada D3 dan satu lagi gerakan agresif kali ini daripada Vallejo Pons pula, iaitu pawn ke F5. Dan kat sini Hou Yifan telah memakan pawn F5 tu dengan menggunakan pawn E5 melalui on pozon. Kita ada pawn E makan F6, pawn E memakan balik pawn F6 dan seterusnya queen ke E2 membuat check. King melarikan diri ke F7 dengan idea untuk membawa rooknya ke E8 membuat pin dan seterusnya membunuh queen di E2. Oleh sebab itu, putih ataupun Hou Yifan telah meletakkan bishopnya ke E3 mencuba menghalang ancaman tersebut. Kita ada rook ke E8 mengambil file yang cantik yang telah diberitahu tadi. Dan seterusnya 0-0-0 castling panjang kat sini. Kalau kita tengok, kita dapat tahu bahawa Hou Yifan sedang bersedia untuk menyerang di sebelah king side kat situ. Jadi hitam meneruskan dengan king ke G8. Kita ada D4, pawn makan pawn dan seterusnya Knight makan pawn dengan ancaman untuk membuat discover attack ke atas queen kat sini, mungkin dengan Knight makan pawn di C6. Jadi hitam telah melarikan queennya ke C7. Kita ada rook hash ke E1 dan dalam posisi ni kita dapat tengok bahawa semua piece-piece putih, piece-piece Hou Yifan telah pun keluar dan bersedia untuk menyerang, manakala piece-piece hitam pula seperti bishop dan juga rook masih lagi tidak aktif, tidak develop lagi kat situ. Perlawanan diteruskan dengan knight ke F7. Kita ada queen ke C4. Satu gerakan cantik membuat pin ke arah knight F7. Dan queen
H2 kat sini mencuba untuk membuat serangan balas dengan menyerang pawn di H3. Baik. Jadi dalam posisi ini satu gerakan yang mungkin boleh dilakukan ialah gerakan seperti rook ke H1 menyerang queen sambil mengawal pawn di H3. Namun Hou Yifan mempunyai idea yang lain. Kat sini dia telah membuat gerakan knight ke E2. Kita ada knight C ke E2 kat sini memberikan pawn di H3 secara percuma. Jadi kita ada queen makan pawn H3 dan seterusnya knight ke F4 menyerang queen. Sekali lagi membenarkan queen untuk makan pawn di G4. Dan itulah apa yang dilakukan oleh Vallejo Pawns. Queen memakan pawn di G4 kat situ. Kita dapat tengok kat sini queen hitam sibuk untuk mengutip pawn-pawn yang berada di sebelah king side. Dan ini telah membenarkan Hou Yifan untuk membuat gerakan rook ke G1 menyerang queen sambil meletakkan rook tu di satu file yang cantik. Jadi kat sini queen larikan diri ke D7. Kita ada knight D ke E6 menyerang queen tersebut dengan menggunakan rook kat situ. Jadi queen melarikan diri ke E7 kat sini dan seterusnya kita ada knight makan bishop G7. King makan knight tersebut dan satu gerakan cantik yang telah dibuat oleh Hou Yifan kat sini. Knight ke H5 membuat check. King melarikan diri ke H8 dan kat sini sekali lagi Hou Yifan membuat satu gerakan yang cantik. Korang boleh pause video ni dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh beliau. Bishop ke C5 menyerang queen. Dalam posisi ini kita dapat tengok bahawa queen hitam tu tak ada tempat yang banyak untuk melarikan diri. Kalau queen melarikan diri ke contohnya queen E5, ini semestinya sangat senang. Queen putih boleh makan knight di F7 secara percuma. Kita kembali ke sini. Kalau queen hitam melarikan diri pula ke C7, sekali lagi putih boleh memakan pawn di F6 secara percuma sambil menyerang rook. Dan kat sini ancaman seperti bishop datang ke D4 untuk menyerang king merupakan satu ancaman yang sangat kuat. Oleh sebab itu, dalam posisi ini, hitam telah pun memilih untuk meletakkan queennya ke E6, mencuba untuk menukarkan queennya kat situ. Namun, kat sinilah Hou Yifan telah membuat satu gerakan yang sangat hebat, sangat menarik. Game ini merupakan satu game favourite, game kesukaan Hou Yifan sendiri, disebabkan oleh puzzle kat sini yang sangat-sangat cantik. Jadi, korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cari gerakan yang ingin dibuat oleh putih. Rook G ke E1 membuat satu pengorbanan queen kat sini. Hou Yifan tidak mengendahkan queennya yang berada di C4. Kenapa? Sememangnya kalau queen makan queen, kita ada rook makan rook di E8 dengan membuat checkmate, satu pattern ataupun corak checkmate yang sangat menarik kat situ. Baik, kita kembali ke posisi ni. Sebenarnya kat sini hitam dah tak boleh nak buat apa-apa. Kalau hitam cuba membuat gerakan seperti knight E5 menghalang ancaman tersebut, kita ada queen makan queen. Dan kalau ianya dimakan oleh rook, ini sememangnya senang untuk disambung, iaitu rook ke D8 membuat check. Dan seterusnya rook terpaksa block ataupun halang ancaman tersebut. Dan kita ada rook makan rook E8 sambil membuat checkmate. Kalau dalam posisi ini hitam memilih untuk memakan queen tersebut dengan menggunakan bishop, bishop makan queen E6, kita ada knight makan pawn F6. Sekali lagi membuat ancaman ke arah rook yang berada di E8 sambil membuat ancaman rook untuk makan knight secara percuma di E5. Kat sini kalau rook melarikan diri contohnya ke F8 mengancam untuk makan knight, ini tempat yang terbaik. Kita ada bishop makan rook F8, rook makan bishop tersebut, rook makan knight E5, rook makan knight F6 dan seterusnya rook pergi ke D6 membuat pin ke arah bishop yang berada di E6 dan dengan hanya satu langkah bishop tersebut akan mati dan putih akan mempunyai kelebihan satu rook kat sini. Oleh sebab itu, dalam posisi ini selepas gerakan rook G ke E1, Vallejo Pawns telah memilih untuk mengorbankan queennya dengan queen memakan rook E1. Ini merupakan satu gerakan terbaik yang terpaksa dilakukan oleh hitam. Namun kat sini, Hou Yifan tidak memilih untuk terus memakan queen tersebut.
dia memilih untuk membuat ancaman yang lebih besar, iaitu Queen makan Knight F7 terlebih dahulu dengan membuat ancaman checkmate di petak G7 kat situ. Jadi kat sini Queen hitam makan Rook di D1 membuat check. Kita ada King makan Queen dan seterusnya Bishop G4 membuat fork ke arah King dan juga ke arah Knight di H5. Hou Yifan menggerakkan Kingnya melarikan diri ke D2. Kita ada Rook A D8 sekali lagi membuat check dan seterusnya King lari ke C3. Satu petak yang selamat kat situ. Tak ada siapa yang boleh ganggu King putih kat petak C3. Seterusnya Bishop makan H5 makan Knight. Dan kita ada satu lagi gerakan cantik yang telah dibuat oleh Hou Yifan yang menyebabkan Vallejo Pawns akan mengalami kekalahan, iaitu Bishop ke D4. Sekali lagi membuat ancaman checkmate di petak F6 kat situ. Oleh sebab itu tak ada apa yang hitam boleh lakukan kat sini. Vallejo Pawns ataupun hitam memakan sahaja Bishop di D4 tu dengan menggunakan Rook. Dan kita dapat tengok lagi kat sini, Hou Yifan tidak terus memakan Rook tersebut. Sebabnya dia boleh memakan Rook di E8 sambil membuat tempo sambil mendapat check. Kita ada Queen makan Rook E8 membuat check, King lari ke G7 dan seterusnya King makan Rook di D4. Dan dalam posisi ini dia telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Baik, pada ketika ini Hou Yifan baru sahaja berumur 14 tahun. Beliau baru sahaja mendapat gelaran Grandmasternya pada tahun 2009. Seorang budak, seorang remaja tingkatan 2 telah berjaya mengalahkan seorang Super GM lelaki. Kita masa tingkatan 2 kita sibukkan diri kita untuk pergi ke kelas-kelas tuition sebab nak hadap PMR, nak hadap PT3 pada tahun seterusnya. Tapi Hou Yifan pula berlainan, dia mengejar cita-cita dia untuk menjadi seorang Grandmaster. Mesti dia ponting sekolah ni. Tak apa dia nak ponting sekolah tak apa sebab dia mengejar cita-cita dia untuk menjadi Grandmaster. Jadi nasihat saya, kalau korang ada cita-cita, kejarlah impian korang. Tak kisahlah korang nak jadi Grandmaster ke, nak jadi seorang cikgu ke, nak jadi seorang doktor ke, nak jadi seorang penyanyi dalam tandas sepenuh masa ke, tak kisah. Asalkan korang usaha dan buat sebaik mungkin. Baik, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang menarik. Itu sahaja. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.